Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak buat cucur bawang manis, rangup kat luar dan gebu je kat dalam. Sesuai lah buat minum petang yang memang cukup nostalgia kan. Sebab ni menu orang dulu-dulu. Nak buatnya tak susah. Bahan-bahan pun basic aja. Cumanya teknik rahsia tu kena tahu. Kena dah tengok sampai habis kan. Bila kita ikut teknik yang betul, hasil cucur akan jadi hollow, fluffy dan tak padat. Kita makan pula panas-panas tu, cicah sambal ikan bilis yang rangup, pedas, manis. Memang tak cukup satu. Sambal ni pun cukup padu tau. Kena sangatlah bila gu dengan cucur bawang manis. Menu ni sesuai juga kalau hujung-hujung bulan tu, modal tak besar, makan ramai-ramai, kenyang perut suka hati. Korang cuba tau, jangan tak cuba. Okey, kita mula dengan adunan cucur. Masuk 250 gram tepung gandum ataupun 2 cawan. Tambah 1 sudu besar tepung beras. Inilah bahan rahsia nak bagi rangup tu. Ni 1 sudu kecil yeast segera atau orang kita panggil mauripan lah kan. Dan tambah setengah sudu kecil garam. Yang penting kan, jangan bagi yeast ni kena direct contact dengan garam. Buat macam Cik Nom ni, tabur garam dekat satu side, yeast pula sebelah satu lagi. Sukat 4 sudu besar gula. Sukatan ni sedang elok je manis. Nak tambah lebih tu boleh. Cuma cucur akan jadi cepat hitam lah bila goreng nanti. Lepas tu barulah gaul sampai sekata. Sekarang kita masuk 240 ml air sejuk ataupun 1 cawan lah sukatan ni. Kenapa pakai air sejuk? Pakai air suam kan cepat. Kita nak develop flavor. Masa yeast tu aktif perlahan-lahan dan gula pun akan cair perlahan-lahan. Tuang air sikit-sikit sambil kacau guna senduk ke, sudu ke. Kalau rasa macam tak cukup, boleh je tambah lagi air. Cuma janganlah tuang banyak sekali. Kacau sampai adunan jadi licin dan sebati. Tekstur dia kena agak-agak pekat tapi elastik. Bila kita angkat, adunan tu jatuh perlahan dan tebal tak putus. Tutup mangkuk dengan kain yang bersih dan bagilah dia rehat pada suhu bilik minimum 60 minit ataupun sampai adunan tu naik lebih kurang 2 kali ganda. Sambil tunggu adunan naik, kita buat sambal tumis ikan bilis. Cik Nom ambil segenggam besar, banyak jugalah ni. Basuh dan toskan kering dulu. Tujuan toast tu kita nak bagi cepat garing bila goreng dan tak meletup. Setengah biji bawang potong macam ni, kita buat tumis. Untuk bahan kisar, Cik Nom potong kasar 4 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih dan juga ambillah setengah biji bawang besar. Dan lagi setengah biji ke 1 biji ke, hiris membulat untuk taburan akhir nanti. Cili kering pula dalam 10 tangkai. Rebus sampai lembut dan buang biji. Lepas tu kisarlah cili kering dengan bawang yang potong kasar tadi. Tambah air sikit, kisar sampai jadi paste yang halus. Sekarang panaskan minyak dalam kuali. Lepas tu bolehlah goreng ikan bilis sampai garing. Nak tahu garing tu bila dah tak berbuih, dah tak bunyi bising lah kan. Boleh angkat dan toskan minyak. Lepas tu ketepikan dulu ikan bilis ni. Dan sekarang bolehlah tumis sambal. Kita guna minyak yang sama je. Tumis dulu setengah biji bawang besar. Tumis sampai layu. Tak perlu garing pun bawang ni. Kita nak bawang tu jadi karamel. Barulah sedap nanti. Manis dalam sambal. Lepas tu boleh tuang semua bahan kisar. Kacau-kacau sampai pecah minyak. Pecah minyak tu bila nampak terasing lah minyak tu dengan sambal. Dan juga warna sambal jadi gelap cantik. Masukkan sos tiram. Dan juga ni Cik Nom letak gula Melaka dalam 1 sudu besar. Nak guna gula putih pun boleh. Dan gula ni akan bagi warna sambal kita jadi gelap, berkilat dan pekat jadinya. Sambal pun dah mula kering. Cik Nom tambah 2 sudu besar sos cili. Lepas tu boleh masukkan air asam jawa sikit. Nak balancekan rasa lah ni. Tambah serbuk perasa. Garam memang Cik Nom tak letak lagi.
Sebab ikan bilis kan dah masin, korang boleh je tambah kalau perlu. Gaul rata dan masak sampai sambal ni jadi pekat. Akhir sekali, kita belum akhir ni. Masukkan hirisan bawang besar. Dan last sekali, masuk balik ikan bilis yang kita goreng garing tadi. Gaul sebati, lepas tu tutup api. Dah siap dah sambal bilis yang cukup padu. Minyak yang terasing dekat tepi tu, korang boleh keluarkan je nanti. Okey, sekarang fasa goreng cucur. Dah naik dah 2 kali ganda ni. Air standby sikit dekat tepi untuk celup jari sikit. Panaskan minyak yang banyak untuk cucur tu terapung bila kita goreng nanti. Okey, ni Cik Non jemput adunan guna hujung jari. Bila minyak dah betul panas, perlahankan api. Suhu dalam 160 darjah Celsius. Kaut daripada tepi saja. Lepas tu korang jatuhkan dan putuskan perlahan-lahan. Pantang larang dia lepas adunan tu kembang. Jangan kacau langsung. Kita nak udara tu kekal trap dekat dalam. Tu yang buat cucur jadi gebu dan juga hollow. Nanti bila cucur tu dalam minyak panas, dia akan terbentuk bulat je. Cantiklah jadinya. Bila cucur dah mula mengapung macam ni, biarkan dalam 15 ke 20 saat macam tu. Lepas tu kita buat satu teknik yang penting. Siram minyak panas ke atas permukaan cucur guna senduk. Buatlah 2 ke 3 ke 4 kali ke. Yang ni yang nak bantu cucur tu jadi cepat kembung dan juga gebu. Kalau kita duk kacau-kacau macam cekodok tu, cucur yang tengah duk kembang ni akan terbantut dan jadi keras. Kita kena biar dia betul-betul release gas dan juga betul-betul kembang. Okey, bila bawah tu dah perang, boleh terbalikkan cucur sekali saja. Kadang-kadang ada yang tergolek sendiri. Boleh tengok tu. Goreng sampai warna perang keemasan. Api jangan terlalu kuat. Nanti luar tu hangus pula. Dalam jadi mentah kan. Dan bila dekat-dekat dah nak angkat tu, boleh naikkan sikit api. Kita nak lock rangup tu. Dan juga tak nak serap minyak sangat. Boleh dengar kan? Bunyi macam rangup kat luar tu. Ulanglah. Goreng sampai habis. Adunan ni kalau sekali buat memang kena goreng semuanya. Tak boleh nak simpan lagi. Tapi kan sekejap je makan berebut panas-panas ni. Kat luar tu rangup, dalam lembut berongga. Cicah pula sambal ikan bilis tadi. Memang ngam lah. Kalau malas nak buat sambal, cicah sos cili je pun dah okey. Sekarang Cik Noh nak recap tips penting. Yang pertama, gaul bahan kering dan pastikan yeast tak bersentuh direct terus dengan garam. Nanti yeast mati. Kedua, bancuh guna air sejuk daripada peti ais supaya kita nak maksimumkan flavor tu. Ketiga, jangan kacau adunan. Nanti hilang gelembung udara. Keempat, goreng dalam minyak panas yang banyak pada api sederhana. Dan kelima, bila cucur tengah mengapung tu, siram minyak panas beberapa kali untuk pastikan cucur tu kembang elok dan lembut. Okey, sekian daripada Cik Nom, cucur bom manis dan juga sambal ikan bilis. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.